Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa bersama saya Muhammad Azuruddin bin Sahudin di dalam MN_Channel. Apa khabar semua para penonton? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Seperti anda sedia maklum, saya merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Selain sebagai pensyarah, saya juga adalah merupakan seorang YouTuber dan saya menggunakan platform YouTube sebagai salah satu medium pengajaran saya kepada pelajar saya di Politeknik Port Dickson, terutama untuk pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So, untuk kali ini saya akan kongsikan cabaran yang saya hadapi sebagai seorang pensyarah dan sebagai seorang YouTuber. Maybe perkongsian saya ini akan sedikit berguna kepada rakan-rakan pensyarah saya yang ingin berjinak-jinak di dalam alam sebagai seorang YouTuber. Di sini saya akan kongsikan cabaran yang paling utama yang akan kita hadapi sebagai seorang pensyarah apabila kita memasuki alam seorang YouTuber. So, masalah yang pertama adalah bagaimana kita nak attract student kita untuk menonton video-video kita. Di sini saya kongsikan beberapa tip dan hasil daripada pemerhatian saya dan penghasilan video saya sepanjang ini. Untuk maklumat anda, terutama rakan-rakan pensyarah saya di Politeknik, saya memasuki alam sebagai seorang YouTuber pada akhir tahun 2020. Agak lewat saya masuk. Dan saya telah monetize pada penghujung 2021. Saya ambil masa lebih kurang setahun. Itu yang saya katakan, cabaran seorang pensyarah YouTuber ni adalah bagaimana kita nak attract view untuk subscribe dan tonton video-video kita. Ini disebabkan sebagai pensyarah, dah tentu konten yang kita akan hasilkan adalah berkaitan dengan video pengajaran kita. Kebiasaannya, video pengajaran jarang ditonton oleh kebanyakan orang ataupun kebanyakan viewer di YouTube. So, untuk mengatasi masalah ini, beberapa tips bagaimana kita nak attract student untuk menonton video pengajaran yang kita hasilkan. Tips yang pertama adalah pastikan video pengajaran yang kita hasilkan tidak melebihi 15 minit. Pada peringkat awal, video pengajaran saya melalui platform YouTube ini, saya menghasilkan untuk tempoh 30 minit, 40 minit. Jadi, dari situ saya perhatikan kebanyakan pelajar saya jarang masuk untuk video pengajaran tersebut. So, apabila saya pendekkan video pengajaran saya kepada tempoh 15 minit, 10 minit, idea pun ada yang 5 minit, 3 minit, jumlah penonton yang menonton video pengajaran tersebut bertambah. Itu tips yang pertama, pastikan video tersebut ringkas dan padat. Yang kedua, pastikan kita menggunakan segala animasi ataupun editing yang mampu menarik student untuk menonton video kita dari awal hingga akhir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk memastikan student kita tu tengok video pengajaran kita, kita letak QR code di hujung ataupun QR code di tengah, ataupun kita boleh letak dua QR code di pertengahan ataupun di hujung berserta dengan soalan. Jadi student akan menjawab soalan dan menonton video pengajaran kita. Itu 3 tip yang boleh saya kongsikan untuk perkongsian saya yang pertama ini. Untuk video kali ini juga saya ingin tekankan kepada rakan-rakan pensyarah saya yang ingin menjadi seorang YouTuber. Apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah anda teruskan usaha anda tanpa fikirkan sebarang kekangan yang ada. Sebab untuk maklumat anda, saya bermula sebagai seorang YouTuber tanpa mikrofon yang saya gunakan. Saya hanya gunakan earphone. Okey. Yang kedua, peralatan yang saya gunakan kedua adalah handphone. Okey, handphone sebagai kamera saya. Dan selain daripada itu, dah tentulah kita kena ada editing tools kita. Di mana sini saya gunakan Wondershare Filmora. Dan sebab saya belajar menggunakan Wondershare Filmora. Selain daripada itu, kita banyak juga editing tools yang lain seperti Vegas, Adobe sendiri. Okey, kita boleh gunakan. Terpulang pada anda nak gunakan yang mana. So, saya nasihatkan di kalangan rakan-rakan pensyarah saya, sekiranya kata saya tak boleh menjadi seorang YouTuber sebab saya tak ada kamera yang bagus, saya tak ada mikrofon yang bagus untuk menjadi seorang YouTuber. So, itu merupakan satu alasan untuk anda menghalang diri anda ataupun mencabar diri anda untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan untuk pengetahuan anda juga, saya sehingga sekarang, sehingga saya dah monetize, sehingga saya dah dapat sedikit pendapatan daripada YouTube, saya masih tidak ada studio sendiri. Yang saya ada adalah satu corner dalam bilik saya dan satu meja sahaja yang saya gunakan untuk meletak komputer dan saya beberapa peralatan yang saya beli sikit-sikit. Contoh sekarang saya dah ada mikrofon, saya dah ada kamera, saya dah ada light ring sendiri,
hasil daripada sikit-sikit kita beli. Kita jangan beli sekali banyak sebab kita. So, saya harap perkongsian yang saya bagi ini dapat anda gunakan untuk menjadi seorang YouTuber. So, untuk next content, saya akan kongsikan bagaimana kita nak monetize dan bagaimana anda ingin menjadi begitu yakin bagi bercakap macam saya cakap sekarang ni. Okey, so semoga kita bertemu lagi dalam konten akan datang yang saya akan kongsikan dalam masa terdekat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.